Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kumpulan Muda 213 Bunga Geranium. Nama kumpulan ke sesi pembentangan pra-projek untuk kumpulan Muda 213. Dan sebelum saya serahkan kepada wakil kumpulan untuk bermula, ingin saya maklumkan kepada anda semua, sesi ini adalah dirakam untuk kemudahan anda membuat semakan dan kemas kini pada masa akan datang, serta sesi ini akan diselia ataupun sesi ini akan dinilai oleh saya, Cikgu Hasnan Salim, dan juga lagi dua orang guru penilai, iaitu Cikgu Nohaiza dan juga Cikgu Julia. Saya difahamkan ada juga. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan wakil kumpulan untuk membentangkan pembentangan tajuk yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Hasnan Salim sebagai guru penyelaras program. Yang dihormati Cikgu Nohaiza, Cik Mat selaku guru penilai projek pada hari ini. Nama saya Muhammad Haikal Bezul Fikri daripada kumpulan Bunga Geranium Muda 213. Ingin membentangkan tentang tajuk baik hati dan suka menolong. Yang pertama, untuk ahli kumpulan bagi Bunga Geranium, guru penasihat Puan Roslizawati binti Ali, iaitu guru kaunselor SMK Sarjana Utama. Ketua projek saya sendiri, Muhammad Haikal Bezul Fikri. Penolong ketua projek Puan Nun Najiha, Putri Nun Najiha. Setiausaha projek Nur Amira Muhammad Nawawi. Bendahari projek Amir Hafizi bin Ayub. Dan AJK Auni Khadijah binti Muhammad Faris. Aira Nurkalisa binti Azizan. Syazana binti Roslan. Dan Muhammad Razin Nazhan bin Muhammad Rizal. Seterusnya ID peserta projek. Ketua kumpulan saya sendiri Muhammad Haikal Bezul Fikri. Penolong ketua projek Putri Nur Najiha binti Khairul Izzat. Setiausaha projek Nur Amira binti Muhammad Nawawi. Bendahari projek Amir Hafizi bin Ayub. Ahli jawatan kuasa kumpulan Auni Khadijah binti Muhammad Faris. Aira Nurkalisa binti Azizan. Muhammad Razin Nazhan bin Muhammad Rizal. Seterusnya skop tugasan. Nur Amira menyediakan slide untuk pembentangan. Memberikan maklumat tambahan dalam menyiapkan tugasan. Muhammad Haikal membantu dan menyumbang idea dalam penghasilan projek. Membantu dalam menyiapkan slide pembentangan. Amir Hafizin mencari maklumat berkaitan dengan pembentangan. Membuat penyelidikan di internet. Muhammad Razin Nazhan mencari maklumat dan bahan pembentangan. Membantu mencari maklumat dalam penghasilan video. Auni Khadijah membantu mencari maklumat dalam penghasilan video. Menghasilkan video daripada maklumat yang diterima. Aira Nurkalisa menghasilkan video daripada maklumat yang diterima. Syazana binti Roslan menghasilkan video daripada maklumat yang diterima. Dan Putri Nur Najiha membantu mencari maklumat dalam penghasilan video. Seterusnya bagi projek 1 untuk pembentangan tajuk baik hati dan suka menolong. Objektif: dapat meningkatkan kualiti sahsiah diri murid dengan melatih diri dalam suka menolong dan berbuat baik kepada ramai orang dalam situasi normal baharu. Pelajar tetap dapat menjalin hubungan silaturahim antara rakan berpandukan garis panduan yang ditetapkan dengan menggunakan media sosial. Pelajar boleh mengisi kekosongan jiwa rakannya yang disebabkan oleh PKP dengan kerap menanyakan khabar dan memberi kata-kata pemakin kepada rakannya melalui aplikasi atas talian. Poin yang kedua, melatih murid untuk membantu seseorang dengan penuh keikhlasan.
Pelajar boleh menjadi pendengar setia kepada rakan dengan penuh empati. Pelajar juga harus membantu diri sendiri dahulu untuk membantu orang lain. Pelajar dapat membantu diri sendiri dari segi memproduktifkan diri sendiri dalam melakukan kerja rumah dan kerja sekolah yang diberi. Selain itu, dapat membantu diri dengan menyesuaikan diri menjalani gaya hidup sihat dalam situasi normal baru. Sasaran projek. Perhasilan video kreatif ini disasarkan kepada semua murid sekolah. Kami telah membuat soal sendiri di antara rakan-rakan dan adik-beradik dan adik-beradik kami dan membuat pemerhatian sekeliling kami untuk mendapatkan maklumat yang kami perlukan untuk projek ini. Kami mendapati bahawa ramai di antara mereka yang gemar membantu orang tanpa disuruh. Contohnya, mereka tidak gemar membantu ibu bapa mengerjakan kerja rumah semasa musim PKP ini, walaupun sebahagian daripadanya merupakan tanggungjawab mereka juga. Disebabkan pada masa sekarang ini, kita perlu menjaga penjarakan sosial. Ramai murid yang menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi dengan rakannya. Mereka tidak terkecuali dalam penggunaan kata-kata kesat dalam ruangan komen dan sebagainya. Sasaran kami adalah untuk menerapkan sikap baik hati dan suka menolong dalam semua lapisan murid sekolah. Penerangan ringkas projek. Dalam musim COVID-19 yang melanda Malaysia sekarang ini, kami mengambil inisiatif untuk meningkatkan kesaksian murid dari segi suka menolong. Yang pertama, penggunaan media sosial yang baik. Membantu menyebarkan berita benar tentang isu COVID-19 kepada rakan agar mereka peka dengan situasi semasa. Memanfaatkan kelas atas talian dengan menghormati guru yang sedang mengajar. Mengeratkan hubungan silaturahim di antara rakan-rakan keluarga secara atas talian. Yang kedua, ringan tulang membantu orang yang memerlukan. Melatih diri dalam membiasakan diri untuk membantu orang tanpa disuruh. Contohnya, mengutip sampah apabila ternampak. Melakukan kerja-kerja rumah tanpa disuruh. Yang ketiga, penggunaan empati dalam kehidupan harian. Murid memahami perasaan rakannya yang berasa sunyi akibat kurang bergaul semasa musim COVID-19 ini. Contohnya, pelajar sedia mendengar luahan perasaan tentang masalah rakannya. Pelajar kerap menanyakan khabar rakannya melalui media sosial dan mengikut SOP yang ditetapkan. Selepas sahaja kami membentangkan projek ini, kami akan memulakan pencarian info. Kami akan mendapatkan info daripada kaunselor sekolah dan sumber-sumber daripada internet. Kedua, merancang atur jalan video dengan bimbingan guru penasihat. Menentukan tempat penggambaran. Menentukan watak yang terlibat. Menyediakan props penggambaran. Membuat penggambaran lakonan bagi setiap babak yang telah dibincangkan. Dan yang terakhir, mengumpul dan menyunting setiap babak agar kelihatan kemas. Anggaran projek ini dianggarkan akan siap dalam masa 3 hingga 4 bulan. Impak projek. Dapat menerapkan sifat suka menolong orang tanpa disuruh. Dapat melahirkan murid yang berhati mulia. Dapat meningkatkan empati diri murid dalam membantu rakan-rakannya yang memerlukan sokongan dan sebagainya. Mampu melatih murid untuk berfikiran positif dan rasional dalam apa jua situasi yang mereka hadapi. Mendorong murid menjadikan baik hati, suka menolong dan berfikiran positif sebagai trend bermula dari kalangan murid sekolah. Harapan projek 1. Kami berharap agar projek ini membantu murid dalam pembinaan empati diri. Kami berharap agar murid rajin membantu orang yang memerlukan pertolongan. Dan kami berharap projek ini dapat memberi panduan dan pengajaran kepada murid untuk menyebarkan kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Terusnya slide akan dibentangkan oleh Nur Amira untuk projek yang kedua. Okey, terima kasih kepada kumpulan Muda 213 untuk topik yang pertama. Dipersilakan Cikgu Nur Haiza. Okay, Assalamualaikum semuanya.
Okey, cikgu dapati projek yang anda buat ni tadi ya, cikgu nak tanya pasal jalan cerita dulu lah ya. Nampaknya sasaran dan juga perancangan projek tu nampak dengan jelas. Cuma cikgu nak tanya sekali lagi, projek ni ada 5 minit, maknanya dalam masa 5 minit anda akan buat video mengenai topik membantu orang lain. Betul macam tu kan? Betul tak? Siapa yang present tadi? Betul tak? Cikgu nak tanya sekali lagi. Betul? Okey, betul kan? Maknanya projek Salsiah ni anda akan buat dalam bentuk lakonan. Lepas tu, tadi cikgu nampak nak melahirkan empati, nak membantu orang lain. Sebab dalam musim PKP hari tu, tinjauan didapati bahawa murid-murid ni dia boleh membantu orang lain. Betul kan? Betul. Jadi lakonan tu nanti jalan ceritanya nanti betul tak cikgu tahu mengenai apa? Baik hati. Suka menolong. Menolong tu maknanya tadi cikgu dengar kamu kata kita buat dalam keadaan terkurung masa tu, kita akan buat dalam bentuk media sosial, maknanya membantu dari aspek apa tu? Mengurangkan kesunyian. Kesunyian, maknanya macam kamu akan lakonkan bahawa waktu PKP macam tu. Betul tak jalan dalam rumah baru. COVID-19 lah. COVID-19. Baik hati. Sebab tinjauan kamu, kamu kata kamu akan buat tinjauan dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan semua mendapati ramai suka menolong, dan kesunyian apa semua tu kan? Betul tak? Jadi anda akan buat satu video yang menunjukkan bahawa murid-murid ini suka menolong. Okay, cikgu faham lah. Jadi sekarang ni cikgu tengah membayangkan bagaimanakah lakonan kamu itu untuk menunjukkan bahawa time PKP ni murid-murid ini suka membantu dan tak membuat empati. Kita sekarang ni macam dah habis dah PKP yang memang tak boleh semua orang berjumpa tu kan. Tapi sekarang dah boleh berjumpa. Jadi macam mana anda nak menggalakkan orang lain ada perasaan membantu, kehilangan kesunyian tu, sedangkan tinjauan pada ketika itu dibuat waktu PKP. Cikgu nak tanya je, kalau kamu dapat jawab maknanya kamu jelaslah dengan projek kamu. Tu belum ada jalan cerita lagi, maknanya pakai ambil tinjauan je dulu. Cikgu boleh saya mencelah? Kita orang dapat idea tu waktu PKP, tapi bagi saya lah, sekarang ni kan boleh bergerak dengan bebas tapi taklah sebebas masa tak dilanda COVID-19. Kita orang sekarang ni kita tak boleh macam grouping keluar ramai-ramai dengan kawan-kawan macam biasa sebelum ni. So kami menggunakan macam lakonan babak yang kami menggunakan platform media sosial untuk reach out kepada kawan-kawan yang tak boleh keluar rumah, yang memang tak boleh keluar lah, memang tak boleh sama-sama. So dengan menggunakan platform media sosial tu, kita orang akan buat group video call. So dia tak rasa lonely lah. Okey. Jelas macam tu juga jawapan. Jadi bila kamu dapat jawab macam tu, maknanya cikgu faham dah lah macam mana bentuk video kamu tu. Jadi kat situ nanti kita akan menunjukkan pada murid-murid ni, walaupun kita tidak dapat berjumpa, tapi kamu akan ajar mereka bagaimana guna media sosial dengan positif untuk menghilangkan kesunyian dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan taraf membantu orang lain. Betul? Betul cikgu. Okey, baru cikgu faham. Terima kasih ya Namirah, maknanya Namirah kamu jelas dengan projek kamu. Okey, yang lain-lain tu cikgu tak ada masalah. Maknanya dari segi sasaran, dari segi objektif semua tu, maknanya kena pergi balik pada landasan dia. Landasan dia maksudnya kamu menggunakan platform lakonan ni untuk menunjukkan bahawa bagaimana kamu akan memberikan nilai-nilai positif untuk kawan-kawan buat aktiviti seperti buat satu terus lah, buat study group ke ya, berbincang macam tu lagi khusus lah. Cikgu rasa itu saja dari cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Cikgu Julia ada? Boleh kongsi? Okey. Okey, Assalamualaikum.
Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh tak pasangkan balik semula objektif tadi? Sebab cikgu perhatikan tadi objektif tadi agak panjang sangat. Objektif. Okey, kita tengok kepada objektif 1 tu. Mestilah di akhirnya kita nak rakan-rakan kita ataupun sesiapa saja melihat video ataupun lakonan yang awak buat tu untuk memberi kesan. Contohnya satu, awak kata dapat meningkatkan kualiti sahsiah diri murid dengan melatih diri dalam suka menolong dan berbuat baik kepada orang dalam situasi norma baharu. Tapi cikgu rasa objektifnya macam di situ terlalu panjang dan tidak jelas. Okey? Kemudian ada pula di bawah dia, pelajar tetap dapat menjalinkan hubungan. Maksudnya dia macam cikgu lihat atas dengan bawah tu macam tidak ada kesinambungan. Pelajar dapat menjalinkan hubungan silaturahim antara berpandukan garis panduan yang ditetapkan. Kemudian pelajar boleh mengisi kekosongan. Cuba objektif tu kita secara jelasnya. Maksudnya apabila pelajar melihat video lakonan tu, pelajar ni dapat apa. Pelajar dapat berbuat apa. Itu lagi jelas. Sebab macam yang ini bila satu objektif tu awak pecahkan lagi. Tapi dia tak ada kesinambungan itu pada pandangan saya lah. Tapi percubaan awak ni bagus. Bila dah dijelaskan tadi, saya dapat nampaklah apa yang kamu ingin sampaikan dan apa yang kamu harapkan kepada rakan-rakan kamu. Okey. Kemudian yang seterusnya macam sasaran tadi. Cuba buka kepada sasaran. Saya nak lihat sasaran. Sasaran, okey. Sasaran projek. Okey, ini satu sekolah saja ya? Boleh saya tahu ini satu sekolah ke ataupun ada gabungan? Satu sekolah, cikgu. Okey, satu sekolah. Okey. Kenapa tak fokus terus caranya untuk sekolah kepada sini? Pancing lek. Lagi jelas lagi nampak sasaran tu kepada siapa. Okey. Itu saja untuk sasaran dan penerangan ringkas tu saya suka. Tetapi pada pandangan saya rasa saya pun tak berapa faham apa yang awak maksudkan video yang awak nak sampaikan. Awak buat di sini baik hati. Baik hati, cuba awak ambil satu skop sahaja tentang baik hati. Kan? Apa satu nilai baik hati yang awak nak tonjolkan di situ? Sebab baik hati ni kalau kita teliti dia banyak. Kan? Baik hati kalau awak kata baik hati dan suka menolong, awak kata satunya membantu mengurangkan tekanan. Okey, situ je satu. Amalan baik hati awak untuk membantu memberi pelajar tu hilang pada tekanan. Sebab yang awak ni macam bila awak kata bila diterangkan tadi untuk membantu tu nak menyenangkan orang lah, nak tolong orang lah dan sebagainya tu dia nampak tak berapa jelas lah. Dia nampak macam kalau yang kalau pelajar yang ikut perkara ni dia tak dapat nampak apa yang awak nak sampaikan. Itulah sayang ni. Awak punya tujuan tu cantik tapi tak sampai. Macam itu. Okey. Yang lainnya saya rasa tidak ada apa, bagus. Harapan pun bagus. Harapan kamu untuk membantu orang lain. Dan akhirnya saya ucapkan tahniahlah pada anda semua. Sebab percubaan yang baik dan berani untuk mengenakan apa yang awak harapkan. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih Cikgu Julia. Di pihak saya, okey, kita pergi balik pada slide yang pertama tadi. Saya akan lebih pada teknikal ya, supaya kamu jelas dengan apa yang kamu buat. Pertama, design kamu untuk slide ini agak tidak berapa baik, tak berapa cantik. Kerana terlalu banyak sangat grafik. Contohnya macam slide yang kamu tengah tunjuk ni kan, latar belakangnya serabut sangat, banyak sangat benda. Dia lebih cantik cari yang plain. Kalau ada grafik pun 1-2 je, tak banyak. Okay, kalau macam ni saya tak boleh fokus
nak fokus perkataan ke nak fokus kepada lambang-lambang yang kat belakang tu. Okey, itu pertama. Itu memang kena ditambah baikkan. Okey. Pergi balik dekat slide yang pertama tadi, mula-mula tadi. Okey. Okey. Baik, untuk next, untuk kumpulan ni next boleh apa ni slide seterusnya. Okey, untuk Atria ni, untuk carta organisasi ni kamu kena lebih cantikkan lagi, kena faham konsep carta ni dia ada gambar dan dia ada aliran garis aliran tu kena ada supaya kita tahu siapa seterusnya, siapa hierarki. Dalam carta organisasi mesti ada hierarki. So macam sekarang ni saya tak nampak hierarki siapa. Okey, pertamanya kamu gunakan kamu guna jawatan, lepas tu ada kotak nama. So kalau nak gabung sekali. Itu cantik. Kalau nak letak ada nama dan jawatan dalam satu kotak. Cuma bezakan daripada huruf ke saiz itu saja. Cuba rujuk balik dekat laman web ke kat mana-mana kat Google tu, macam mana carta yang terbaik. Okey, gambar penting kena ada. Okey, itu yang untuk carta. Skop tugas. Next, skop tugas. Okay, tadi ID sebelum skop tugas. ID, okay dah ni tak ada masalah. Cuma kalau boleh dibuat dalam bentuk table jadual lagi cantik. Okay, next. Skop tugas. Saya nak sentuh skop tugas tentang bila kamu kata menghasilkan video daripada maklumat yang diterima. Apa dia maklumat yang diterima tu? Terlalu umum. Dan 2 orang, 3 orang menghasilkan video daripada maklumat yang diterima. Terlalu umum. Kena spesifikkan lagi. Okey, mungkin Auni Khadijah menghasilkan video daripada informasi berkaitan dengan contoh baik hati, contoh. Okey, mungkin Aira Nur Khalisa ni pula menghasilkan video daripada maklumat berkaitan cara untuk baik hati. So dia lebih berfokus macam tu. Kena detail lagi benda-benda macam tu. Okey, next. Okey, teruskan. Okey, objektif saya memang kena akui lah, memang sebenarnya bila saya tengok objektif dengan sasaran, saya boleh klasifikasikan kumpulan dengan satu perkataan, bukan satu perkataan lah, satu perkara. Too much information. Terlalu banyak informasi dalam satu slide. Terlalu banyak. Objektif saya nak 3. So bila 3, dia bentuk objektif dia pun ringkas, padat dan kita nampak benda tu. Boleh diukur dengan baik. Contoh objektif, patah balik kat objektif tadi. Okey, dapat meningkatkan kualiti sasiar diri. Okey, saya nak tanya, apa yang awak maksudkan dengan kualiti sasiar diri ni sebenarnya? Saya nak kamu faham, apa maksud kualiti sasiar diri murid tu? Siapa boleh jawab? Amira, boleh jawab? Siapa? Haikal? Boleh jawab tak? Tak boleh? Bagi saya meningkatkan kualiti sasiar diri murid tu macam murid tu dia perangai dia dah elok dah. Tapi kita nak memperbaiki lagi dia punya perangai macam sebelum ni dia tengok sampah dia biarkan je. Sekarang ni kita nak melatih dia dengan ringan tulang angkat sampah, buang dalam tong sampah. Okey, baik. Okey, tak ada masalah. Ayat yang cantik ni lah untuk memupuk. Itu lebih cantik. Bila nak meningkatkan kualiti sasiar diri ni, sasiar diri tu pun terlalu besar. Kalau kita kata memupuk sikap perkataan yang sesuai untuk orang kata ni sedar diri untuk mengutip sampah. Ayat dia macam tu lah. Kamu kena cari ayat yang lebih cantik lagi lah. Yang saya ni just lontarkan apa yang terlintas dalam fikiran saya. Memupuk sikap. Ataupun boleh kan? Ya. Dia orang boleh buat macam menyenaraikan 5 sifat. Ya, betul. Menyenaraikan ataupun menghuraikan. Memupuk sifat. Sikap baik hati betul. dalam makanan. Macam tu. Lebih baik dan orang faham. Okey, nak pupuk video ni nak pupuk. Kemudian sifat. satu lagi
Macam tu lah dia punya tu, simple macam tu je. Kalau Dia boleh buat baik dari setiap okey Kak, okey, tak apa. Okey, so maksudnya kat sekarang ni, apa ni, kena detail yang banyak-banyak ni tak perlu. Kamu buat 3 je. Contohnya, dapat memupuk sikap baik hati di kalangan pelajar sekolah. 1. Nombor 2, melatih murid untuk bla 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 bla. 2. Nombor 3, dapat menyenaraikan sikap-sikap yang terpuji kepada pelajar-pelajar. Contoh 3. Cukup. Settle. Tak perlu pun huraian-huraian yang kamu begini. Bila kamu bagi huraian ni, ia menjadikan kami macam, okey, apa kaitannya dengan yang atas? Apa kaitannya? Apa kaitannya? So bila tak ada kaitan, objektif dia gagal. Senang cerita macam tu. Okay? Dan daripada objektif ni sebenarnya, saya boleh lihat sama ada kamu boleh capai atau tak boleh capai nak buat video yang kamu nak. Sebab tu tadi, bila ditanya soalan, video tu nak fokus kepada apa, kamu macam terpinga-pinga sikit apa yang nak difokuskan tu. Okay? Mungkin Amira faham lah dia punya fokus tersebut. Tapi yang macam Haikal tadi bila tanya, dia pun tak dapat nak jawab dengan baik. Fokus je. Okay, faham So, sama juga. So, objektif ni memang kena perbaiki. Cari objektif yang lebih baik yang boleh dikaitkan dengan apa yang kamu nak buat. Okay, next, sasaran. Sasaran pun sama juga. Too much information. Cerita pasal kamu nak video ni disasarkan kepada murid sekolah. Cukup. Sekolah apa maksudnya, nak mendengar atas ke, mendengar rendah ke, atau nak lagi spesifik, disasarkan kepada murid sekolah yang mempunyai masalah berkaitan apa. Itu lebih berfokus. Maksudnya memang video ni kita tujukan kepada orang-orang yang macam ni. Kalau nak umum sikit, kepada semua pelajar. Tak ada masalah. Okay? Tak payah yang kamu buat soal serius semua, cerita tu tak perlu. Kami okey lah, mungkin boleh lah bagi makluman, cuma tak dapat nak dikaitkan sangat pun. Kita faham lah benda-benda macam tu, cuma nak dikaitkan dengan tu, banyak tu kita boleh lagi lah. Okay? Sasaran, so kena cantikkan lagi, ubah sikit. Next. Okay, penerangan. Okay, bila masuk penerangan ni, tu yang saya kata tadi, kamu sebenarnya nak pilih apa? Kalau tadi macam Amira kata, dia nak fokus pada media sosial. Macam mana menggunakan media sosial yang baik. So, fokus pada itu saja. Cukup. So, ringan tulang ke, ataupun yang selepasnya apa? Nombor 3. Menggunakan empati. Tak perlu pun. Sebab kamu ada 3 perkara yang mana 3-3 ni, saya tak nampak kaitan antara satu sama lain dia. Empati lah, okey lah, faham lah untuk merasa sunyi. Tapi itu pun kaitan dia, kalau kata nak memfokuskan kepada penggunaan media sosial dengan baik dalam pasca COVID-19 ni, maka fokus pada tu. Buat video yang berkaitan yang macam yang Amira dah sebut tadi. Dia nak apa yang cadangan-cadangan yang dia nak cakap tadi kan. Follow yang tu je. Lebih baik. Fokus pada tu saja. So tak adalah fokus pada benda yang lain yang kadang-kadang mungkin tak dapat nak di-relatekan dengan video tu pun. Ataupun bila orang tengok makin tak faham benda ni. Pelik macam tu. Okay. Yang ini pun yang macam bawah selepas kami membentangkan projek semua tu, tolong buat dalam bentuk yang lebih cantik, yang kemas lagi. Kamu ada bullet, tiba-tiba ada numbering. So nak bullet ke nak numbering? Kalau nak pisahkan betul-betul. Buat dalam satu slide yang berbeza, terangkan dengan baik. Okay. Info daripada ni, okay. Yang ni semua tu dah okay dah. Watak yang terlibat, prop penggambaran, mengumpul shooting semua tu. Okay, next. So kamu nak buat lakonan lah ni kiranya. Lakonan. Okay. Storyboard. Lakonan. Okay, kalau nak buat lakonan tak ada masalah, kita okay je. Cuma storyboard tu kena lebih jelas lagi. Storyboard yang kamu tak letakkan storyboard yang contohnya, okay, penggunaan media sosial yang baik dengan baik. Okay, mungkin adalah sikit, kita akan sentuh cara menggunakan media sosial dengan baik. Ada scene ini, ada scene ni, apa yang kita nak relatekan. Macam tu lah. So ada storyboard yang baik, maka kita akan nampak lah. Kita akan nampak macam mana dia punya, apa projek tu boleh buat nanti. Video tu okay ke tak okay. Okay. So impact ni pun, impact ni kena faham. Maksud impact adalah untuk memberi
kesan kepada orang yang melihat video tu. Bila orang tengok video kamu ni, apa yang dia akan terkesan? Adakah dengan video ni dia akan mendapat pencerahan? So, impak ni kena relate balik dengan objektif. Kan objektif kita dia memberi pencerahan kepada pelajar tentang sifat baik hati, sikap baik hati contoh. So, bila dah tengok video ni, pelajar tu terdedah tak? Dapat tak belajar sesuatu tentang baik hati? Kalau ya, maka itulah dia impak dia. Sebenarnya. So kena relate balik dengan objektif. Sebab tu objektif tu pun jangan kita main belasah je. Sebab impak dia pun beza. So impaknya kalau kata nak bagi impak pada sekolah, sekolah akan lebih mudah menguruskan pelajar-pelajar yang ada isu-isu macam ni. Contoh macam tu. So dan sebagainya. Kena banyak buat, kena briefing balik, kena buat brainstorming balik, kena fikir balik yang impak yang macam mana yang kamu nak. Okay, next. Dan last sekali harapan kan saya rasa. Okay, harapan, okay. Saya temu juga dalam pembinaan empati diri tu, maknanya adakah kalau kata nak bantu murid dalam pembinaan empati diri, maknanya kamu mengajar murid tu untuk ada empati diri. So macam mana kamu nak ajar? So harapan ni kena relate balik dengan projek kamu. Kalau projek kamu nak lebih fokus kepada mempelajari ataupun mengajar pelajar tentang menggunakan media sosial dengan baik, fokus pada tu. Tak perlu tiba-tiba ada empati diri, tak perlu ada yang itu, ada yang ini, membantu rakan. So yang ini kamu kena buat balik semula lah harapan tu supaya lebih berfokus dan berpandukan kepada projek kamu. Dan kalau boleh harapan ni apa yang kamu harapkan daripada orang lain bila lepas tengok ni, bila diorang guna, apa akan berlaku? Apa yang kamu harapkan akan berlaku? Okay? Faham ya? So itu untuk tajuk yang pertama. Okey, silakan tajuk yang kedua pula. Silakan. Seterusnya saya Nur Amirah akan membentangkan tajuk berfikiran positif. Seterusnya. Okey, objektif. Murid dapat melatih diri untuk berfikiran positif apabila berhadapan dengan suatu perkara dengan bijak dan tidak membuat keputusan yang tidak rasional. Pelajar dapat mempelajari cara berfikiran positif dalam menghadapi halangan. Pelajar tidak akan hanya berfikiran positif semata-mata saja. Mereka juga mesti berfikiran rasional dalam membuat tindakan atau keputusan. Contoh, masa PKP ni ramai orang melakukan panic buying kerana takut akan stok makanan dan keperluan harian mereka habis semasa PKP ni. Maka untuk mengelakkan perkara ini berlaku, murid mestilah berfikir dengan baik apa yang perlu dibeli tanpa tergopoh-gapah. Seterusnya, sasaran projek. Penghasilan video kreatif ini dikhususkan kepada pelajar tingkatan 4 dan 5. Kami telah membuat soal selidik di antara rakan-rakan dan membuat pemerhatian sekeliling kami untuk mendapatkan maklumat yang kami perlukan untuk projek ini. Daripada hasil maklumat yang kami dapati, pelajar tingkatan 4 dan 5 berasa resah dan stres kerana perlu mengejar silibus mata pelajaran sepanjang cuti PKP ini. Pelajar tingkatan 5 rasa tersangkut dalam masalah dalam mengejar mata pelajaran dan kerja-kerja khusus untuk menghadapi SPM pada tahun hadapan. Okay, seterusnya, pelajar tingkatan 4 pula merupakan pelajar yang baru kepada aliran sains dan sastra. Mereka dalam keadaan kusut kerana mereka perlu memahami dan menghabiskan silibus secepat mungkin untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun. Seterusnya, penerangan ringkas projek kami. Selama cuti PKP ini, murid belajar secara online melalui Google Classroom untuk meneruskan silibus mata pelajaran yang diajar di sekolah, tetapi segelintir daripada mereka tidak mempunyai kemudahan internet dan mereka ketinggalan mata pelajaran yang diajar oleh guru mereka dan membuatkan mereka panik kerana terpaksa mengejar silibus mata pelajaran dengan usaha mereka sendiri, dan pada akhirnya mereka putus asa untuk mengejar silibus. Maka kumpulan kami mengambil inisiatif ini untuk menerapkan pemikiran positif dalam kalangan pelajar tingkatan 4 dan 5 dalam situasi norma baru. Pertama,
cara berfikiran positif. Apabila menghadapi suatu halangan, pelajar hanya fokus kepada perkara yang baik saja tanpa tidak pula tentang keputusan yang rasional juga. Tidak lupa kepada keputusan rasional juga. Okey. Poin seterusnya. Pelajar dapat melatih diri untuk positif self-talk. Contohnya, dalam contoh situasi, pelajar banyak kerja sekolah tak siapkan lagi sepanjang cuti PKP sebab sekarang ni dah buka sekolah kan. Pelajar tak siap banyak kerja. So mereka macam habislah. Tak, dengan menggunakan positive self-talk ni, mereka akan menenangkan diri mereka dengan cakap macam ni. Boleh buat, semua boleh buat, semua akan berjalan lancar kalau tak tegur apa. Okey, seterusnya. Yang kedua, kebaikan berfikiran positif. Dapat mengurangkan stres. Poin kedua, mengurangkan risiko terkena penyakit seperti penyakit jantung, depresi, strok dan sebagainya. Seterusnya, mengurangkan panic attack. Okey. Ini adalah jadual kerja projek kami. Selepas saja kami membentangkan projek ini, kami akan memulakan pencarian info. Kami akan mendapat info daripada kaunselor di sekolah dan sumber-sumber daripada internet. Kedua, kami akan merancang atur jalan video ini dengan bimbingan guru penasihat. Step ketiga, menentukan tempat penggambaran. Step keempat, kami akan menentukan watak yang terlibat. Step kelima, kami akan menyediakan prop penggambaran. Step keenam, membuat penggambaran lakonan bagi setiap babak yang telah dibincangkan. Step ketujuh, mengumpul dan menyuntik setiap babak agar kelihatan lebih kemas. Projek ini akan dianggap akan siap dalam masa 3 ke 4 bulan. Seterusnya, harapan projek 2 ini. Kami mengharap agar murid dapat mengamalkan pemikiran positif dalam kehidupan harian untuk mengekalkan kestabilan mental. Kedua, kami mengharap agar murid dapat mengurangkan stres yang akan membawa kepada masalah mental yang lebih serius lagi. Ketiga dan akhir sekali, kami mengharapkan projek ini dapat memberi impak kepada penonton tentang kepentingan berfikiran positif. Sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih. Alamak, Cikgu Julia tak dapat kejap keluar kejap masuk. Tak apa, so maknanya saya akan komen lah. Okey. Kalau Cikgu Julia dah bersedia, boleh je kita teruskan, Cikgu Julia. Okey, Assalamualaikum. Sejarah. Untuk kumpulan ni juga saya juga komen, tapi cuma objektif saya tak berjelas lagi. Objektif terlalu panjang dan kita tak nampak apa yang awak buat daripada projek awak. Yang kedua, dengan berfikiran positif. Cuba awak jelaskan sikit yang awak maksudkan berfikiran positif ni, awak nak videokan tu perkara apa? Boleh? Cikgu maaf tak dengar. Boleh tak jelaskan dengan cikgu, awak nak videokan berkaitan dengan berfikiran positif tu tentang apa? Lakonan yang macam mana? Apa dia maaf cikgu tak jelas? Daripada penerangan awak tu terlalu panjang sebenarnya. Tak apa pilih. Boleh dengar tak? Penerangan awak tentang video yang awak akan buat. Apa yang awak maksudkan tentang berfikiran positif tu? Bagaimana awak nak jelaskan dalam video tu ataupun dalam yang awak nak sampaikan kepada penonton, tak apa benda yang awak nak sampaikan dalam bentuk macam untuk projek kami ni, dalam video tu kami bercakap nak mengupaskan tentang cara berfikiran positif dan kebaikan berfikiran positif.
Maksudnya dalam bentuk lakonan lah. Ya cikgu. Dalam bentuk lakonan. Mengambil satu situasi ke ataupun macam mana? Sebenarnya kami bercadang, kami tak tentukan lagi tapi kami bercadang nak variasikan situasi. Variasikan situasi. Tapi Pak, kalau pandangan cikgu lah kan yang paling mudah dan yang senang saya rasa, baik awak fokuskan kepada apa maksud fikiran positif tu. Kemudian cara berfikiran positif, kemudian kesan dia. Ringkas sahaja. Kalau awak dapat gabungkan ketiga-tiga ni, saya rasa lagi jelas. Kalau berbanding dengan awak terangkan tadi, terlalu macam mana saya nak katakan, kalau sekali pandang memang saya tak faham apa yang awak maksudkan. Percubaan awak tu bagus, saya faham, tapi macam mana nak kata ya, kalau katakan saya sebagai cikgu ni pun susah nak memahaminya apa yang awak maksudkan, apatah lagi kepada rakan-rakan awak yang lain kan. Betul. Kemudian yang seterusnya sama juga dengan yang sasaran tu tadi. Sasaran awak terus je fokus. Sasaran tu awak nak sasarkan kepada siapa? Tak payah nak panjang-panjang lagi. Pelajar tingkatan 4 dan 5, sekolah apa? Okey dah, sudah ringkas macam tu je. Okey, apa pun saya ucapkan tahniahlah pada kumpulan ni, berani mencuba dan usaha awak tu bagus. Cumanya yang mana perlu ditambah baik, tambah baiklah, terutamanya tentang objektif. Objektif yang paling mudah, awak gunakan perkataan yang paling mudah, memupuk, mempraktikkan, melatih, kemudian menjelaskan, menyenaraikan, sudah, menyenaraikan nilai-nilai positif dalam diri. Kan? Melatih murid untuk mengamalkan sikap positif, berfikiran positif dalam diri. Okey, cukup. Tak payah awak nak elaborate panjang-panjang sebab PowerPoint ni biasanya kita bagi ringkas tapi masa awak terangkan tu awak jelaskan. Yang ni awak seolah-olah macam awak membaca. Bila seolah-olah macam awak membaca, dia jadi pemahaman tu kurang lah pada pandangan saya. Banyak sangat maklumat. Banyak sangat maklumat. Lepas tu awak nak terangkan tu awak bergantung kepada apa yang awak tulis. Betul. Bukan daripada pemikiran awak. Awak nak fikir lain tapi awak baca benda tu dia jadi lain. Sebab terlalu panjang sangat awak tulis tu. Okey, boleh ya? Nanti boleh Datuk, cantik. Cumanya perlu diperbetulkan ataupun diperbaiki, ditambah baik mana-mana yang kurang. Okey, itu saja dari saya. Tahniah Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Julia. Okey, jangan risau. Video nanti ada dalam YouTube saya. So kamu boleh tengok balik video ni. Komen-komen daripada saya dengan Cikgu Julia dan juga Cikgu Haiza tadi, kamu boleh dengar balik dan buatlah pembetulan mana yang tu. Okey, di pihak saya kembali semula ke objektif. Okey. Yang depan-depan tu saya tak nak sentuh sebab sama. Jadi kamu hanya perlu apa yang saya komen dekat slide pertama tu, kamu aplikasikan dekat slide kedua. Sama aja. Okey. Okey, untuk objektif ni betul lah apa yang Cikgu Julia kata tadi, simplekan dia. So kalau sekarang ni saya masih lagi nampak satu. So kita nak 3. So wujudkan 3 objektif yang mudah dicapai, ringkas tapi padat dan boleh untuk difahami oleh semua orang. Okey. Okey, yang seterusnya sasaran sama juga. Sebab bila kamu letak banyak sangat information kan, ia menyebabkan saya ia akan membuatkan panel akan bertanya dan mempersoalkan banyak perkara. Sebagai contoh, kamu kata kamu membuat soal selidik. Soal selidik apa yang kamu buat ni sebenarnya? Soal selidik tu macam sembang dengan kawan, tanya. Sembang dengan kawan tu boleh diistilah sebagai soal selidik Macam tu, betul? Bukan cikgu. Kita orang ada buat borang tau. Borang soal selidik. Kita orang tanya kawan-kawan senior. Okay. Sebab kena faham bila sebut soal selidik ni, dia mesti ada tools dia. Mesti ada dia punya dapatan dia. Sebab bila kamu kata saya buat saya buat tanya kawan-kawan soal macam tu, saya boleh argue. So daripada mana datangnya sumber-sumber yang awak dapat tu? Dia punya tu sah ke tak sah?
Sama, dia contohnya macam ni. Kalau kamu katalah kamu nak buat soal selidik macam ni kan, lebih baik kalau kamu gunakan yang apa ni, ingat tak di sekolah kamu sekarang ni, kaunselor-kaunselor di seluruh Malaysia sedang melaksanakan melaksanakan saringan minda sihat yang menggunakan senarai semak, soalan uli, PQ apa semua tu kan. Awak kena tanya balik dengan cikgu kamu lah. Benda-benda tu boleh dijadikan sebagai rujukan sumber kamu punya kajian ini. Maknanya mesti kamu dah dapat data dia daripada cikgu kamu kan. Bila cikgu kamu buat masuk ke setiap kelas, buat senarai semak, mesti dah ada data dia. So daripada data tu kamu boleh jelaskan sebenarnya video kami ni berlandaskan kepada hasil dapatan data daripada yang telah dibuat oleh unit bimbingan dan kaunseling, mengatakan bahawa hampir 30%, hampir 50%, hampir 100% pelajar sekolah kami mengalami masalah stres, contoh macam tu. So dia lebih kukuh, dia lebih solid. Benda tu macam tu, itu yang kita nak kamu gunakan sumber-sumber macam tu. So jangan guna sembarangan soal selidik. Bila soal selidik ni yang tak diiktiraf, dia boleh jadi salah. Kalau kamu kata sekadar soal selidik tu sekadar dalam bentuk pertanyaan tanya soalan, awak dah makan ke belum, awak sihat, awak rasa tertekan ke, itu bukan dikira sebagai soal selidik lah yang sebenar lah, tapi bolehlah dikategorikan juga, cuma tak kukuh. Macam tu lah. Okay, tu yang kedua. So sasaran 3, 4, 5 settle. 4, 5 je cukup. Okay, next. Okay, satu kesilapan yang saya nampak bila kamu menerangkan dan terlalu banyak informasi kamu masukkan dalam slide ialah kamu tak dapat nak kaitkannya dengan baik. Contohnya kamu kata pelajar belajar dekat belajar guna Google Classroom. So ramai yang tak dapat. So budak-budak ni tak dapat belajar dengan baik. Jadi apa yang bila kamu kaitkan dengan menerapkan pemikiran positif dalam pelajar sekolah, dalam pelajar, so benda tu kan memang perlu dilakukan, maknanya pembelajaran tersebut. So macam mana kita nak fikir positif lagi? Daripada sebab dia dah tak dapat nak belajar, ada pelajar yang tak dapat belajar dalam Google Classroom tu. So inisiatif yang dibuat, dia kena belajar dengan cara yang lain. Dia bukan dah masuk dalam positive thinking lagi dah. Positive thinking ni mana kalau dia ada isu yang mungkin boleh mempengaruhi emosi dia, dan dia kena cari satu solution yang boleh mengurangkan emosi dia pada ketika itu. So lepas tu saya kata bila kaitan tu tak nampak, so yang itu yang menjadi persoalan, apa kaitannya dengan tu. Contoh macam tu lah sebenarnya kan. Okay, kalau nak pergi positif, sebab memang kena belajar macam tu, melainkan kamu nak berikan mereka bantuan dari segi bagaimana untuk mencari solusi terbaik untuk belajar. Maknanya belajar bersama rakan-rakan, belajar dengan kawan lain, belajar dengan mereka yang dah belajar, buat study group. Itu solution untuk kalau mereka tak dapat belajar dalam kelas online. Itu saya lebih nampak macam tu. Tapi dari segi pemikiran positif, dia tak kena sebab benda tu dah memang kewajipan pada diri seorang pelajar. Maka nak tak nak dia kena belajar. Cuma cara tu saja yang dia kena cari macam mana untuk tu. Okay? So lebih baik kamu fokus pada pelajar, dalam pelajar ni mungkin ada satu pemikiran yang tidak baik terhadap situasi sekarang, rasa tak selamat dengan diri. So kat situ boleh masukkan pemikiran positif sebenarnya. Okay? Melatih diri untuk self talk tu, yang positifnya tu mungkin boleh dikategorikan kena dihuraikan dengan lebih lanjut tadi. Macam tadi Cikgu Julia katalah, fokus pada beberapa perkara je. So kamu akan nampak lebih jelas lagi apa yang kamu nak sampaikan dalam video tersebut. Okay. Okay, next. Okay. Okay, boleh lah kamu macam telah dinyatakan oleh Cikgu Julia tadi. Saya tak ulas lah bendanya. Sama juga macam ni tadi saya kata, kalau nak tu poin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 tu buat dalam slide lain ke apa supaya dia lebih cantik lagi. Okay, diasingkan, pisahkan. Okay. Next, pergi kepada impak. Sini projek 2 tadi impak ke? Ada impak tak? Harapan ada impak? Tak ada kan? Tak ada impak, betul. So kamu tu tinggal impak. Apa impaknya video ni kepada orang di luar sana, kepada diri sendiri, sekolah dan sebagainya. Kena tambah. Okay. So harapan ni pun sama juga. Cuba olah dengan lebih baik, berpandukan dengan apa yang kamu nak capai pada video kamu tersebut nanti. Okay. Baik. So dari segi saya boleh
kami boleh luluskan projek ini, kedua-dua projek ini dengan syarat major correction. Maksudnya kenapa? Dalam tempoh seminggu, 2 minggu ni, kamu jangan lagi mulakan apa-apa progress projek kamu. Tugas kamu buat balik, bukan buat balik semula lah, maksudnya perbetulkan balik, perhalusi balik, tambah baik lagi kamu punya slide ini dan bagi kamu faham dan jelas apa yang kamu nak capai dalam projek ni dulu. Okay? Hantar kepada guru penasihat kamu, guru penasihat kamu akan hantar kepada saya untuk saya semak balik semula. So dalam tempoh sebulan ni, maybe dalam sebulan ni mungkin ada yang saya reject, kata okay buat balik semula, yang ini kena ubah, ini kena tu, kena ni, kena tu. So kamu kena follow lah. Bila dah saya kata okay boleh on, barulah kamu laksanakan projek kamu. Sebab kita tak nak nanti dalam proses semakan, orang kata tengok-tengok balik tu kamu dah jalankan projek tapi saya tengok tak sesuai, memang tak boleh jadi benda tu. So kena buat balik semula. So rugi masa. Okay. So kita boleh luluskan projek ni, okay, dengan syaratnya major correction. So kamu kena duduk balik dengan bukan duduk lah, maksudnya kena bincang balik dengan grup kamu apa penambahbaikan yang perlu kamu lakukan supaya projek ini dapat dilaksanakan dengan baik, terutama dari segi penyampaian slide pembentangan ini. So banyak benda yang kamu kena buat yang saya nampak sekarang ni. So jangan fokus kepada nak melaksanakan projek dulu. Okay? Boleh? Boleh, saya rasa harap kamu faham dan jelas dengan perkara ni. So, kalau ikut kami, memang kamu punya idea tu dah bagus, cantik, tapi dari bila idea tu dah okey, tapi bila nak diturunkan menjadi satu gerak kerja, dia jadi tak smooth, dia jadi kucak-kacir, saya nampak. So kembali semula pada idea tu kamu duduk bincang dan perhalusi balik cara yang terbaik untuk laksanakan dia. InsyaAllah kamu boleh laksanakan dengan baik dan dia akan jadi lebih jelas lagi. Okay, sekarang ni dalam saya nampak dia masih lagi berkucak-kacir macam tu. So idea dah cantik dah, nak buat yang ini, tapi bila turun tu jadi bila berdepan dengan itu saya kata bila berdepan dengan isu-isu yang okay, kenapa ni jadi macam ni, kenapa jadi macam tu, so dia jadi kamu tak boleh nak jawab, kamu jadi susah nak tu, jadi terlalu kata apa, tak berfokus pula kepada apa yang kamu nak selesaikan sebenarnya. Okay, so itu saja daripada pihak saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan sekali lagi tahniah kepada anda semua kerana sudi untuk membentangkan projek kamu pada hari ini, dan saya doakan kamu dapat dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi dalam sesi yang seterusnya. Okay. Saya harap juga apa yang telah dikomenkan oleh guru-guru tadi, guru saya, Cikgu Julia, Cikgu Nuhaiza, dapat dijadikan panduan untuk menambah baik perkara-perkara yang telah dinyatakan tadi. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Ampun maaf sekiranya ada salah silap. Dan kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah jika ada. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.